الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد عام الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan ahli-ahli jawatan kuasa pentadbir masjid, Encik Ketua Kampung dan ahli jawatan kuasanya, Tuan-Tuan Haji, Ibu-Ibu, Bapa-Bapa, serta sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita, isteri, anak-anak dan ahli-ahli rumah kita pada hari dan malam ini di dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sakit, kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya dan dialah yang menyembuhkannya. Kita pada malam ini dikumpulkan di dalam satu majlis talabul ilmi faridatun ala kulli mukallafin wal muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang makrifat padanya, orang-orang yang beriman dengan iman ma'ana alaihi wa ashabihi, orang yang dicabutkan daripada hatinya sifat-sifat malzumah dan dimasukkan sifat-sifat mahmudah, orang yang sentiasa di dalam taufik hidayah inayahnya, yang mengaku dirinya sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik, serta kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita di dunia dan di akhirat di dalam kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan dan kejayaan. Sidang hadirin yang berbahagia, setelah beberapa minggu dan bulan kita di dalam bahagian riak, maka pada malam ini kita masuk satu bab ataupun satu pasal yang lain yang dia ni termasuk di dalam kata ibu kepala daripada segala maksiat batin hati. Muka 156, juzuk yang ketiga, kitab yang sama, Sari Salikin. Bab yang ke-9, menyatakan kecelaan kabere. Kalau kabere kubur, ni kabere kibir dan ujub. Tapi ujub kita kemudiankan.
Lepas kita belajar yang terdahulu daripada ini ialah riak, hasad dan beberapa cabang-cabangnya. Hari ini kita masuk kibir atau takabbur. Ketahui olehmu, saya baca kitab Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu, kita semualah, bahawasanya kibir, yakni membesarkan diri itu, iaitu dicela oleh syarak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maksud artinya, lagi akan aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku akan mereka yang takabur di dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Sidang hadirin yang berbahagia, kibir ataupun takabur ini satu sifat yang dari hati. Dia penyakit-penyakit yang dalam bentuk maksiat hati, yang perlu diubati, perlu dioperasi, dibuangkan takabur ataupun kibir ini daripada hati manusia. Kalau tak dibuang, kalau ada sifat kibir, sifat membesarkan diri di dalam hati manusia, maka dia akan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam gulungan orang-orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mendapatkan dalil-dalil, bukti keterangan atas wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dah sampai kemari tuan-tuan, dia akan masuklah beberapa perkara-perkara yang lain. Orang yang takabur ni tuan-tuan, apa pun yang berlaku di hadapan dia tidak akan menjadikan dalil, tidak akan menjadikan bukti, tidak akan menjadikan keterangan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dalil, sebagai petunjuk. Perkara ini sidang hadirin sekalian, dia ni tak kira takabur ni, kibir ni, dia tak kira siapa tuan-tuan dia serang. Apa Kusakibdi? Ya, Kusakibdi dulu serang Sarawak. Cuma Sarawak aja yang kena. Tapi kibir ni dia serang semua sekali. Serang semua sekali. Tak ada yang tak diserang. Daripada yang sekecil-kecil sampailah kepada yang sebesar-besar. Dari yang semuda-muda sampailah kepada setua-tua. Lagi kecil, lagi besar dia serang. Lagi besar dia datang serang. Ulama pun dia serang. Tok guru pun dia serang. Tok pakih, tok kiai, tok alim, tok janggut, tok misai, habis tuan-tuan dia serang. Melainkan orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam gulungan orang-orang yang dipelihara, orang-orang yang dijaga, orang-orang yang mendapat petunjuk kurnia hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang selamat daripada serangan takabur.
Yang ini sidang hadirin yang berbahagia, yang ini daripada beberapa fakta-fakta yang kita dapat dari kitab-kitab yang bukan berbentuk tasawuf. Berbentuk tasawuf kita tinggalkan dulu, kita ambil beberapa kitab fakta yang lain, bahawa takabur, kibir ini adalah yang menjadikan iblis tu dia termasuk dalam wakana minal kafir. Inilah fakta yang pertama sekali di dalam sejarah kejadian manusia yang menjadikan musuh, seteru, apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana minal kafirin, maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nak menyesatkan anak cucu cicit si Adam alaihi mussalatu wassalam sehingga hari kiamat. Kalau kita buka sejarah-sejarah yang diperturunkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapati sejarah-sejarah, cerita-cerita daripada anak Nabi Adam sendiri di dalam pengorbanan Kabil dan Habil, daripada Nabi Allah Nuh, daripada Nabi Allah Lot, daripada Namrud, daripada Fir'aun, dan beberapa cerita-cerita yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Kebanyakan daripadanya yang terkeluar, yang menjadi syirik, yang menjadi fasid, yang menjadi kafir adalah kerana takabur. Namrud takabur, besarnya diri sampai mengaku Tuhan. Fir'aun besarnya diri pun sampai mengaku Tuhan. Siapa punya daya tarikan? Jawapannya mudah saja. Kalau kita ambil fakta lain lah. Senang kita cakap iblis lah yang tarik ni semua. Pasal seteru kita yang pertama sekali, innahu lakum aduwwum mubin. Nyata sekali sedang hadirin, wa ani'buduni hadza siratin mustaqim. Kalau kita lihat daripada bacaan di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala terang dah kata bahawa iblis itu adalah seteru yang nyata pada kita. Dia tukang canang lah untuk setiap umat daripada Adam sampai kepada Nabi Muhammad ini. Pokok yang pertama dia letakkan dalam diri hati manusia ni ialah takabur. Apabila takabur, ada setengah pendapat bukan muktamad tuan-tuan. Apabila ada takabur, maka adalah hasad, maka adalah riak, maka adalah ujub. Ada pula pendapat yang kata hasad mendatangkan takabur, riak dan ujub. Itu terpulanglah masing-masing. Tapi empat ni dia memang sekawan. Sekawan tu cakap Jawa. Siapa orang Jawa yang betul-betul Jawa lah ni? Kalau satu tu orang Jawanya Fiji. Fiji tu cakap kasar, senunggil. Kalau empat, sekawan. Dah. Siapa Jawa?
Tu jawab. Kawan ni memang betul-betul dia betul-betul kawan betul. Karib betul. Apa yang kita nak, tuan-tuan, kalau kita dah sampai kepada sekawan ni masuk dalam hati kita, terutama sekali takabur, apa yang ada di hadapan kita untuk menjadi dalil, untuk menjadi bukti akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Khalid, tak dapat, tak datang, tuan-tuan. Di hadapan kita segala bukti, segala kenyataan yang terang, yang nyata, untuk menjadikan kita makrifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tak sampai. Pasal dalam diri kita ada takabur. Kalau kita tengok benda ni semua berlaku, setiap umat, walikulli ummatin ajal, bapak-bapak kita, mak-mak kita dah lebih dulu ajal. Kalau yang dah ajal mak, kalau lo masih ajal mak dia, mak-mak dia. Kalau belum lagi ajal bapak dia, bapak dia. Sampai ke kata takkan letak ajal lagi. Berapa tahun? Mak kilau baru 121 tahun. Ada tak datuk atas lagi, nenek yang 300 tahun? Tak ada, semuanya dah kembali ke rahmatullah. Tapi kita ni tak mengambil, tak dapat menjadikan dalil bahawa kejadian yang berlaku di hadapan kita, kematian daripada orang yang paling hampir, yang nasabnya terlalu hampir kepada kita, bapak turun kat kita. Kalau tak ada dia, kita tak ada. Dia dah tak ada, tapi tidak dapat menjadi dalil untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jawapannya kerana kita ada sifat takabur. Hebat tuan-tuan sifat takabur ni. Iblis sendiri sampai takut. Dalam satu cerita, Iblis jumpa kepada Namrud. Apa dia cakap dengan Namrud? Namrud, aku bukan ajak engkau jadi Tuhan. Aku tak ajak engkau jadi Tuhan. Aku cuma ajak engkau mensyirikkan Tuhan. Mensyirikkan dengan mengaku Tuhan. So, tapi tiba-tiba kau mengaku Tuhan. Aku tak berani dengan kau. Cabut lari. Iblis cabut lari dengan Namrud. Tak datang lagi dia. Pasal dah mengaku Tuhan. Tu dia punya hebatnya takabur. Kalau manusia ni zaman Namrud dulu lah. Habis kita sampai ke mana tahap takabur ni? Tuan-tuan, kita nak pelajari yang rosak dulu. Dah tu matoka kita kalau rosak tang lebuh raya tak boleh jalan, panggil pomen. Apa yang rosak? Kalau dia kata Vietnam yang rosak,
Vietnam baru RM4, upah pasang RM10, tapi kerana dekat lebuh raya kena keluar pemain RM30 lagi, lebih kurang RM100. Harga RM4 punya, dia pun ambil yang rosak, buang, masukkan dalam yang baik, jalan terus kereta. Demikianlah kita ni, kenapa sibuk sangat saya dan kitab yang di hadapan tuan-tuan ni memperkatakan yang rosak. Kenapa tak nak yang baik? Tuan-tuan, yang baik bukan mudah, tuan-tuan. Kalau kita tak kenal yang rosak, dia tak datang yang baik. Inilah sebabnya kitab-kitab tasawuf dia akan membincangkan yang buruk dulu. Dia beritahu yang buruk dulu. Ini satu daripada yang buruk. Kita baca kitab ni 8.10 Isyak masuk. Ini suatu pasal pada menyatakan hukum kibir, hakikat kibir. 157 sebelah. Tadi itu heading dia aja, kepala dia, yakni membesarkan akan diri, iaitu satu maksiat yang batin yang 10 yang tersebut dahulu itu. Nak tahu sebenar-benar kibir itu macam mana, yang betul-betul punya, yang original, bukan lokal. Ini selalu kita lokal punya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maknanya, arti dan makna kibir itu iaitu sifat yang di dalam nafsu, yang di dalam hati, yang jadi ia daripada melihat akan dirinya itu. Dia tengok diri dia. Siapa tengok diri? Semua orang tengok diri. Tapi tengok ada macam-macam tengok. Tengok diri itu kadang-kadang rasa hina. Satu. Ada tengok diri rasa kurang. Dua. Kalau dia rasa hina dan rasa kurang, ni ada agak-agak ada selamat sikit. Bukan sikit lagi, banyak selamatnya. Tapi kalau dia tengok diri dia, dia tak rasa tu. Dia rasa lebih sikit lah. Macam duri landak aku punya jari. Tu dah mula lah tu dah. Satu aja dia tengok, macam duri landak lah. Dia pergi dekat cermin, hidung aku mancung macam seludang. Wah, hebat. Tu dah mula dah. Sampailah tu melihat diri. Tu pergi kat cermin, dekat bilik air tandas ni, tuan-tuan. Saya nak tanya kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidak diberi, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada hati terasa nak ke tandas, nak qada hajat, boleh tak pergi tandas? Boleh tak qada hajat kalau tak ada rasa nak qada hajat? Tak boleh. Kata Tuan Imam Yunus kata tak boleh. Saya pun kata tak boleh. Pergilah. Sekarang ni siapa yang tak ada rasa dia nak pergi tandas, masuklah tandas. Terbambam saya tak tahu. Dapat penyakit pula kalau dia buat selalu. Buasir nama dia. Yes. Dah. Sekarang dia sadar tak bahawa rasa nak buang air besar tu dari siapa? Dari makan banyak pisang ke? Imam Yunus geleng kepala, Imam Mustafa pun geleng juga kepala. Dari banyak makan cepati dengan dal mamak ke? Tak juga. Habis? Dia memang dah nak, Allah Ta'ala dah jadikan masuk dalam.
Tuan-tuan tahu dia masuk dalam tandas tu, dia pun tak rasa bahawa yang menjadikan dia tu pun Allah Ta'ala, dia tak rasa. Dia punya seronoknya dekat dalam tu. Ilham yang paling tinggi sekali dapat ialah dalam tandas. Nak dengar orang menyanyi, suara yang paling merdu pun dalam tandas. Dalam tandas dia nyanyi. Aduh, kalau macam ni aku nyanyi, suara aku merdunya. Kalau bertanding Quran, Johan ni masuk kawasan Taman Dahlia. Kalau pengadil Imam Mustafa dengan Imam Yunus saja, aku boleh selamat. Nampak tuan-tuan? Sedangkan waktu itu, waktu yang Allah Ta'ala jadikan derek, dia tak nampak. Dia nampak diri dia lagi. Ni kalau orang pandang diri. Nampak? Ya. Ada lagi tuan-tuan. Ni makan ni. Dia punya konyak gigi bukan main sedap lagi. Dia rasa tak bahawa dia makan tu Allah Ta'ala yang jadikan dia makan? Tak. Wah, awak masak bukan main sedap lagi. Betul lah, cakap tu puji memang boleh, tapi sampai ke hati. Sedap betul lah awak masak. Yang orang rumah cakap apa? Kawan ni siapa? Profesional masak, awak tahu? Tu nampak. Dia pun depan tengah ngawanya juga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan dalam ayat yang tadi, dia kata apa tuan-tuan? Kalau kamu tak kenal dalil yang ada depan kamu, kamu tak nampak. Gigi dah tak ada dah. Siapa ni orang tua lah, konyak-konyak telan, konyak-konyak telan. Kahwin dengan perempuan muda. Pasal nak cinta perempuan tu, pujilah. Awak memang pandailah masak. Taklah bang, abang tu yang sedap memang selera terbuka. Dia tak rasa gigi dia tu dah planting punya. Gigi dah tak ada lagi, dia tak sadar. Tak sadar tuan-tuan. Pasal apa? Sifat takabur tu, kalau dia ada ke dalam, aduh, sungguh berat tuan-tuan. Ini dia tak kira tuan-tuan. Ini tak kira. Tak kira siapa. Dah. Asal yang pertama dia pandang diri dia. Sebab itu kita ni pandang diri, tengok yang jadi macam mana dah. Ya betul tuan-tuan. Ya betul. 2 kali cukuplah. Apa? Kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala jadikan ni, kalau kita pandang diri kita, dia akan kembali yang pertama sekali kepada makrifatullah. Hilanglah takabur. Kalau tak kembali kepada makrifatullah, dia akan jadi takabur. Itu saja. Tapi tak ada orang yang tak pandang diri dia. Minta maaf lah saya cakap kan. Dah macam saya ni tua mengangut pun, kalau ada nak janda senyum, oi, naik tocang, naik minyak, tak sadar diri itu dah tua. Tu takabur lah tu. Oh, kawan, setakat satu boleh lagi. Allah, kata orang tua-tua dulu,
Hang tua dah tak ada gigi. Kota Melaka makmur. Daging lempar luar, melambak. Tapi hang tua dah tak ada gigi, apa guna lagi? Tapi hang tua tak hilang. Itu apa tuan-tuan? Pasal pandang dia. Ulama tasawuf kalau kita buka dalam beberapa kitab yang lain, cuba tengok cermin. Cuba tengok cermin. Tu. Tuan-tuan buka lah kitab-kitab yang lebih tinggi daripada kitab ni. Dia suruh kita tengok cermin. Selalu tengok cermin. Salah satu daripada tengok cermin ni tuan-tuan, gambar diri sendiri. Gambar umur daripada 15, 16, 17 sampai 30 sampai sekarang ada berapa tahun? 30 tahun. Cuba susun gambar tu. Daripada 15 susun sampai sekarang yang dah umur 57. Jauh tuan-tuan tengok muka 16 dengan 57. Pada ketika itu dah tengok macam tu barulah. Tu baru. Jangan tengok orang lain. Dah nak habis datanglah wal asri. Baru datang wal asri, baru sadar dia. Sebab itu hakikat takabur ialah orang yang melihat diri dia. Terlebih dia tengok macam mana? Terlebih tinggi daripada orang lain. Dalam apa hal? Itu saya cerita. Di dalam bersifat kesempurnaan. Ada yang sempurna lah. Sebab itu sidang hadirin sekalian, ni bab sempurna ni macam-macam. Kita ambil pasal pelajaran agama kita, kelas agama kita. Kita ni takabur, tahu tuan-tuan? Baca-baca kalau tu cucu tok tu demam nampaknya. Dia mata dia tu tengok yang terbang bawah. Mata tengok orang tu ada rasa dia sempurna, suruh baca-baca. Baca pur tu dia tengok mata orang tu, tengok sini ke tak? Tak tengok dia baca lagi. Balik suruh dia minum, basuh mukanya 3 kali ya. Kalau habis, sebelum habis tambah. Ni jadikan ibu. Hebatnya air tu sampai jadi ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dah senang, orang dulu pula dah senang. Bawalah pulut kuning, telur ada dekat atas. Pulang apa? Pulang asam garam. Ini apa ni? Tak, hari tu yang tu dah. Dia cakap tu, alhamdulillah dah senang. Syukur. Dalam hati, itulah. Kau tak tahu bismillah aku. Itulah takabur. Dia mati pula. Kau tak tahu tu. Hati pun tak jaga. Tak. Hati ni dia tak boleh kosong. Kalau dia alhamdulillah, apa yang dia maksudkan dengan alhamdulillah? Kalau dia kata alhamdulillah tu semua dari Allah, okey. Yang kita takut, alhamdulillah semua dari Allah sekali. Orang sana bawa anak aku hari tu kena demam. Itulah yang air dia mujarab betul. Kau ni tak nak bawa ke situ. Sekarang tak payah pergi hospital pakar, bawa ke tok tu aja. Bawa tu senang lagi satu.
yang panggang pula datang. Tu. Alhamdulillah juga. Naik 10. Yang ini. Dengar pula dekat warung-warung. Nama daliman dah naik lah. Yang tukang canang Imam Mustafa dengan Imam Yunus. Kalau anak kau sakit aja bawa jumpa Ustaz Daliman memang saya keturunan Jawa tu. Bismillah dia. Oh, mandi. Yang dia bercakap tu tak sadar saya ada. Oh, boleh tahan. Boleh tahan habis. Pasal sifat kesempurnaan dah masuk. Dia pandang dia masuk sifat kesempurnaan. Habis tuan-tuan. Isyak dah masuk. Bilal. Hai. Dua Bilal. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Adapun kita sambung balik semula, sifat yang di dalam nafsu, di dalam hati yang jadi ia daripada melihat akan dirinya itu terlebih tinggi daripada orang yang lain di dalam bersifat kesempurnaan. Adapun yang zahir daripada perbuatan yang menunjukkan akan takabur pada zahirnya itu, maka iaitu bekas sifat kibir yang di dalam batin itu, yakni di dalam hati. Yang zahir tu tuan-tuan kalau keluar itu bekas dia, tapi pokok dia batin tu dah ada dulu. Ada takabur kadang-kadang tak keluar, ada juga takabur, ada kibir yang tak keluar, ada kibir yang keluar. Ini kita nak tengoklah, nak jaga. Dan setengah daripada perbuatan yang zahir yang menunjukkan akan kibir yang di dalam hati itu, iaitu meninggalkan dirinya, meninggikan. Memangnya gelap, meninggalkan bukan. Bahasa itu meninggikan dirinya di dalam kedudukannya. Siapa yang meninggikan diri dia dalam kedudukan dia, itu takabur lah. Mudah aja. Memang tempat tu, cerita tempat, cerita apa tak timbul lah. Tapi kalau dia ada ubat tu lain cerita. Tapi pada lahir dalam kata ilmu pengetahuan, kalau pokok durian, buahnya mesti durian yang duri-duri. Durian ni durian Belanda pun ada duri juga. Tak tajam pun berduri juga. Asal nama pokok durian, buahnya berduri lah. Jadi takabur tu dia kalau lahir tu, tengok sajalah daripada apa dia. Satu tadi ya. Ni ada lagi. Dan setengah daripadanya bahawa ia mendahulukan dirinya di dalam perjalanan daripada orang yang lain. Pun tak usah soal ni tau. Ini cuma misal-misal aja yang kata dalam kitab. Agak-agak takabur ke tak? Matoka JAN 8556 potong majlis. BMW pun dia potong. Tanya sama dia, nak ke mana? Nak Kuala Lumpur. Apa hal? Tak ada apa-apa jalan. Habis lari macam ni. Matoka tu you tak buruk aja. Awak tak ingat ke, awak fikir awak punya BMW boleh? Kawan tak boleh? Tak kabur lah. Nampak tak? Terang betul. Lainlah dia bawa BMW memang 160. Awak apa so bawa laju no? Mantuk kawan ni tekan sikit aja mana macam tu. Oh iya ke? Iya. Tak percaya awak bawa. Jadi dia tak nampak tak kabur dia tu.
tuan-tuan, yang kecil, yang 20 tahun lebih umur motorkar tu. Tuan-tuan nak tengok? Ni minta maaf lah ya, minta maaf. Ni bab kedudukan dulu. Ni bab kitab kata dulu. Tapi bukanlah mestinya dulu tu dia tak kebun, tak. Jalan. Dia dulu. 1000 meter. Lari. Siapa dapat dulu? Dah. Dialah. Siapa boleh kalahkan kawan? Kawan kan Johan. 1000 meter seluruh Malaysia. Tak apalah. Pasal dia dapat dulu. Cuba yang lari belakang. Yang dapat corot sekali. Apa pasal awak ni dapat corot? Alah, kawan siapa lah. Hilanglah takabur. Tu bab takabur. Dah. Satu. Dan setengah daripadanya itu bahawa ia menelek akan seseorang lain dengan telek menghinakan akannya. Tengok orang lain. Banyak tuan-tuan telek ni. Telek orang lain. Atas lagi besok, tuan-tuan minggu depan datang ya. Minggu lagi satu datang ya. Selagi takapur ni luar lagi lah. Nelek anjing dengan hina tu pun tuan takapur tau. Anjing dekat dah duduk dekat tepi kaki 5 dengan aku rap dia apa semua tu ni. Tuan lalu bukan main. Bukan main takut. Bukan takut dengan anjing. Takut seluar. Dengeri dia tu karang terkena anjing. Itu menghina anjing tu. Takabur ke tuan? Jangan sesama manusia. Apa sesama manusia lah, tentulah. Mandang anak macam mana? Kalau tak ada aku, kau tak ada. Takabur lah tu. Mandang bini macam mana? Awak ni, Allah. Kalau kawan tapi nak awak, anak dah tua dah awak. Takabur lah tu. Iya. Apabila kata ke bawah aja orang lain. Ni lagi satu dah. Ini betul. Pasal apa ni ada dekat depan abah? Kalau tak ada tu tak berani cakap lah. Apa? Rumah ni nama kawan tau. Kalau berlaku apa-apa, ini rumah kawan. Awak apa? Awak sebagai isteri. Ni kawan suami. Rumah ni nama kawan. Tak apa lah tu. Siapa berani belikan rumah namakan isteri? Aizman nak beri nama isteri tak? Dia belum tahu dia cakap. Berilah nama isteri je. Allah. Apalah nama sendiri sampai 4. Ni orang ada 4 buah rumah. Nama dia aja. Tak apalah. Bagilah isteri. Cuba bagi kat isteri. Abang, ni rumah ni nama saya bang. Saya. Tolonglah turun. Nak cakap besar sikit pun dah tak boleh dah. Wah, dia kena queen control. Itulah tawatak. Kepayah. Kepayah tuan-tuan. Beri pasal apa abang cakap ni? Pasal abang beli rumah tu apa ni?
termasuk dia. Rumah pun boleh takabur tau. Ya. Tak. Pasal menghina. Ni. Dan setengah daripadanya itu bahawa marah ia akan seseorang yang tiada memberi akan dia salam. Tak beri salam kat dia pun marah. Ni ada. Ada Jawa dulu kalau tak beri salam marah dia. Jawa yang betul-betul datang daripada Indonesia tak beri salam marah. Tapi ni Jawa tak datang dari Indonesia. Kurang ajar banget bocah. Ketemu kami orang tua orang salam. Anak siapa ke? Anak kecil semuanya. Jawa dululah. Baki ni mungkin ada sikit-sikit lagi lah. Saya kalau balik kampung tengok dah tak ada orang. Tak ada orang. Dan marah akan seseorang yang tiada membesarkan akan dia. Kalau bersalam tak salam tak tunduk ni. Pergi raya. Pandai tak nyusun cakap bahasa nak minta maaf ke? Bahasa Jawa kamu minta maaf. Ada dia punya bahasa yang tersusun tau. Ikan sama ikan lahir mugi-mugi Gusti Allah wakit ganjar ngapun tentang mbah lan kula. Itu yang hujungnya. Tak ada pandai ni. Jangan salam lah dengan Tok Haji tu. Tu Tok Haji tu. Jangan pergi lah. Memang kena gini aja. Pasal artinya tak mentaraf. Sebab itu Cikgu Dani saya kata, orang Jawa ni dia punya menghormatkan orang sampai kurang ajar. Macam mana tu? Dia kalau dah duduk macam ni lah. Monggo. Ugi mbak. Tangan dah tak sini je mbak dah tak boleh lagi. Kaki pula. Ya. Kaki dia tu tak kurang ajar lah tu. Tu arwah Cikgu Dani. Pasal nak membesarkan orang tu. Orang tu pula tak boleh kalau tak dibesarkan. Dalam orang Melayu saya tak nampak. Dalam keturunan Melayu lah. Yang lain tak nampak. Jawa memang. Di kepulauan Jawa lah. Tapi tak semua tuan-tuan. Tu yang saya tahu lah. Tiada membesarkan dia. Dan marah ia akan orang yang tiada menyampaikan akan segala hajatnya. Orang tua dulu kalau manggil anak dia, panggil orang lain yang bawah-bawah lah, budak-budak bujang ni. Rono ya? Ono apa mbak? Suka okey. Kata kalau dia suruh belikan tu. Orang bisa lah mbak, aku harap mana-mana. Kurang ajar. Terus saya dia marah. Orang tu tak mau aja dia terus kata orang tu kurang ajar. Dia aja lah yang lebih ajar. Tak. Itu dia. Tak dapat menyempurnakan hajat dia pun dia marah. Hanya orang kurang takabur. Dan setengah daripadanya baru marah ia jikalau ditegur oleh orang yang lain. Dan suka ia menegur akan orang yang lain. Tegur, orang tegur dia tak boleh. Tak boleh. Dia tegur orang boleh. Orang tegur dia tak boleh. Dia tegur orang boleh. Cik. Dia salam kat orang boleh. Orang salam kat dia tak boleh. Ada. Sembayang kat dia pun tak boleh. Kalau dia sembayang kat orang boleh. Tuan-tuan boleh baca lah siapa. Nah, itu sikit daripadanya. Setengah
daripada ni baru marah ia jikalau ditegur oleh orang yang lain. Ditegur ni, cakap tegur ni, nasihat dia lah. Faham tuan? Orang beri nasihat dia, awak ni salah macam ni. Dia tak mau terima. Tak terima. Nah, senang aja. Datang kelas saja kena pembat. Padahal bukan daliman tahu. Cuma terkena. Dia macam-macam tahu aja kita. Dah, aku tak datang lagi. Datang sekali dah dia pedang aku. Ya Allah, saya ni bukan tahu. Saya ni main serkap jarang. Apa yang sampai saya cakap lah. Yang saya kenal Imam Mustafa, bolehlah saya cakap. Haji Yatim saya boleh cakap. Saya tak kenal Haji Yatim, saya kenal. Dia ada kedai 5. Tapi nama dia semua. Tak ada nama bini dia. Dia nak marah lah. Bukan payah nak. Tapi orang yang macam ni pula, kena pedal lah macam mana. Kekal. Tak melawan. Tak bertaji. Tuan-tuan, perkara kena tegur ni bukan mudah, tuan-tuan. Perkara kena tegur bukan mudah, tuan-tuan. Saya ni bukan apa. Orang nak tegur saya, tegurlah. Tegurlah. Saya dah cakap, tegurlah. Saya ni insyaAllah, saya cakap, agak orang nak uji dah. Dia tegur. Apa yang dia tegur? Bacaan saya, doa saya tu dia tegur. Balik tengok betul. Betul. Alhamdulillah. Besok jumpa. Terima kasih awak tegur saya. Saya orang tegur insyaAllah. Pasal nak kalahkan dia daripada takabur. Ni banyak orang tak boleh tegur lah. Sepah orang tak boleh tegur. Dah. Saya nak cakap bab apa yang saya kena tegur pun tak salah. Di antara salah seorang yang tukang tegur saya, tahu? Saya tunjukkan dengan tuan-tuan. Anak murid sendiri. Siapa? Yang terdekat sekarang. Ni. Hari ni dia medical leave. Bila Sri Tanjung tu, 2-3 perkara dia tegur kat apa? Lidah ni kadang-kadang dah betul ke tak betul, wallahu alam. Afdalu zikru fa'lam annahu. Dia tengok zikru ke zikri 3-4 kali. Dia dah bah, ni afdalu zikri bah, bukan afdalu zikru. Apa pergi tengok? Apa tak lidah aku pergi zikru? Ni dah lama ni, dah 6 tahun 7 tahun zikir. Afdalu zikru, afdalu zikru. Saya tu suka. Apabila sampai sini ingat, ni orang ingatkan afdalu zikri fa'lam annahu. Apa kita nak cakap? Kau belajar mana? Aku kitab daripada Wali Songo tu. Afdalu zikru. Lama-lama. Itu satu daripadanya. Ni tak ada dia, saya cakap. Itu cerita nak kena tegur. Tak boleh ditegur. Jawabnya itulah tanda dia. Dan suka yang tegur orang lain. Aduh mai. Dan lagi menegur dengan perkataan. Kalau dia tegur dengan perkataan yang kasar. Hei, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni mesti wajib dia ajar kita. Kita aja yang boleh terima tak terima. Tuan-tuan fikir saya ni pandai ke bodoh? Berilmu ke jahil? Tolol ke bijak? Orang mu kata cikgu dah 5 tu. Salah orang tu. Saya bodoh. Saya ni tolol. Saya ni bahlul.
15 tahun baru dapat anak. Mu fikirlah dapat anak satu lagi. Isteri yang bersalin. Sampai tanya, ni isteri nombor berapa? Inilah isteri saya satu. Jangan-jangan ni isteri yang kedua tak? 11 tahun. 11 tahun pun inilah satu. Balik orang rumah, anak tak balik 21 hari. Time anak nak balik, dah balik. Time tu lah pindah rumah. Sibuk dengan tu, dalam situ dia cakap, lambat daripada 14 hari kena RM5. Alah, kalau RM5, itu terang lah abang cakap kan. RM5 insyaAllah lah. Bukan banyak sangat. Minta dengan haji yatim pengusi pun dapat kan. Gini aja. Sekali bukan RM5 punya pasal. Kena minta sana, kena minta sini. Apa tuan-tuan? Minta ketua kampung sign. Ada orang pula. Show punya cerita dengan ketua kampung. Nama ketua kampung kita lupa. Itu Tuhan punya pandai. Bijaknya Allah. Alimnya Allah. Lupa. Nombor IC pun lupa. Kau. Dah nak sampai semak. Lah ni lagi. Apa pasal dah sign aja. Minta atas tak tulis nama. Ini orang kata sekarang penipu. Ni wajib ni. Pagi lagi Allah Ta'ala tak jumpa kan ketua kampung. Nampak? Tak jumpa sekali. Balik ke dewasa lah. Balik ke dewasa pun tak jumpa juga. Nampak? Tuhan nak tunjuk apa? Engkau tu bodoh, bangang, tolol, bahlol. Kalau kau pandai, keluar je zahir anak dapat. Daftar terus. Dapat suap anak. Sampai sekarang tak dapat suap anak tuan-tuan. Sudah 2 bulan lebih. Sambut happy birthday 2 bulan. Dah. Surat beranak belum dapat. Cik ketua kampung hantar mesej pula kepada Pak Imam Mustafa. Pak Imam Mustafa cari Abah. Padahal Abah dah pergi rumah cik ketua kampung. Anak dia minta tolong anak dia tulis apa semua. Tak berlaku macam itu, Imam Mustafa tak sampai rumah Abah pula. Pandai cari rumah baru. Hebat Imam Mustafa, pandai. Tapi kalau dia ngaku dia pandai, tak kabur pula. Nampak tak tuan-tuan bagaimana nak Allah Ta'ala nak ajar kita supaya kita ni jangan takabur, betul-betul kita ni tak takabur. Macam mana pertolongan orang yang Allah Ta'ala jadikan. Engkau tak boleh dapat surat anak kalau tak ada sayang ketua kampung. Tak dapat. Dia nak sayang ketua kampung. Pengulu ketua kampung. Pada ketika itu nak apa? Nak action apa? Razak? Aku boleh sayang sultan. Pergilah. Itu bukan sultan. Bahalul lagi satu. Itu sebab kita hadir sekalian. Takabur ni satu perkara perlu sekali bagi kita nak mengelakkannya. Sampai sini mudah-mudahan kita sambung minggu depan. Kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita, isteri kita, anak-anak kita, kaum keluarga kita, sahabat halal kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita di dalam gulungan orang-orang yang makrifat padanya, orang yang beriman dengan iman ma'ana alaihi wa ashabihi, orang yang dicabutkan daripada sifat-sifat mazumah dalam hatinya, dimasukkan sifat-sifat mahmudah yang di dalamnya termasuk di dalam orang-orang yang sentiasa di dalam taufik hidayah inayahnya dapat melaksanakan segala suruhan, menjauh segala tegaan, dijauhkan daripada segala balak, wabak, musibah, penyakit dan maksiat, serta dijadikan dalam kehidupan yang berbahagia, sejahtera, selamat, berjaya di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.